Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini, iaitu siri yang ketiga, Bengkel Dakwah bersama saya Fadli Burhan. Alhamdulillah hari ini telah pun masuk lagi, kami masih lagi dalam 10 malam yang terakhir insya-Allah. Dan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, mungkin sedang baru saja baru ingin pulang ke rumah ataupun mungkin tengah siapkan berbuka, bolehlah share dan kongsikan video ini, mudah-mudahan ianya boleh memberi manfaat juga kepada orang lain insya-Allah. Baik, saya terus pergi kepada Bengkel Dakwah pada hari ini, iaitu semalam kita bincang, iaitu kita bincang mengenai apa? Kita bincang mengenai macam mana kita harus sebagai seorang Muslim yang memanggil ataupun mengajak seseorang itu kepada Islam. Yang paling penting sekali, kita haruslah kenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga bagikan poin kenapa penting kita untuk mengenali Allah. Sebab contohlah, kalau sekiranya kita tak kenal Allah, macam mana kalau orang tanya kepada kita, kita nak terangkan kepada orang siapa sebenarnya Allah itu. Jadi pentingnya mengenali Allah itu sebahagian yang sangat perlu, terutama sekali dalam membuat dakwah ini. Baik, hari ini seperti mana yang saya bagi tahu semalam, iaitu kita akan sambung hari ini dengan satu lagi topik, iaitu motivasi dan ganjaran dakwah. Baik, apabila kita sebut tentang motivasi dan ganjaran dakwah ni, mungkin ramai tahu, okeylah kita buat dakwah ni memanglah seperti mana kita tahu, kita tu dah akan dapat pahala dan kita pun tahu ganjaran yang tunggu, yang Allah telah sediakan untuk kita. Dan saya mungkin akan pergi agak detail sikit pada hari ini, di mana saya insya-Allah akan terangkan apakah janji Allah kepada mereka ataupun apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka yang melaksanakan kerja-kerja dakwah ni insya-Allah. Okey, baik. Sebelum saya pergi ke poin-poin ataupun hadis ataupun ayat-ayat Quran, saya nak terlebih dahulu nak test, nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, lihat pada slide yang saya nak share pada skrin sekarang ni, iaitu kalaulah sekiranya kita sedang berdakwah ni, contohnya kita buat street dakwah ataupun kita buat mosque tour, kali datang seorang mamat ni macam ni, muka mungkin agak garang, sangat garang, dan mungkin ekspresi muka dia kita tengok pun macam dia ni, lemak, dia ni mungkin gangster ke, ataupun dia ni orang cakap tu macam dia nak cari pasal ke dan sebagainya lah kan. Tetapi apa yang saya nak kata di sini, kadang-kadang kita mula menilai seseorang tu daripada rupa ataupun wajah mereka. Contohnya mungkin dia pakai anting-anting yang besar dan dia badan bertatu dan sebagainya, dan dia bertindik sana dan sini. Jadi mungkin kita banyak terlintas dalam pemikiran kita dan mungkin juga kita tidak memilih untuk mendakwah kepada dia. Tetapi saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku dulu dan sekarang. Baik, saya terus pergi. Iaitu apa yang tuan-tuan nampak lihat di sekarang ni, di skrin, iaitu di sebelah kiri skrin ni yang bertatu tu, dan sebelah kanan ni adalah dia sekarang. Alhamdulillah, ini kisah benar tuan-tuan dan puan-puan, di mana ianya berlaku di UK ataupun United Kingdom, di mana dia ni datang ke meja mereka yang sedang buat kerja street dakwah, kemudian dia mula untuk bertanya tentang Islam, dan akhirnya selepas diberitahu tentang Islam dan dia mempelajari lebih lanjut tentang Islam, dia memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Sebab tu ada satu pepatah Inggeris yang bermaksud, iaitu don't judge the book by its cover. Kadang-kadang tu janganlah kita memilih sesiapa yang kita nak dakwah. Tak semestinya orang tu mungkin dia contoh, maaf katalah, dia tu seorang pemabuk, ataupun dia itu seorang gangster, ataupun dia itu seorang yang mungkin terlibat dengan banyak maksiat, ataupun mungkin sekalipun dia tu seorang pembenci kepada Islam. Tetapi disebabkan sebab itu kita tidak mahu mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah okey. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Fussilat, iaitu yang bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada
mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Baik, ini sebenarnya satu ayat Al-Quran yang sangat penting, terutama sekali banyak digunakan oleh para pendakwah di mana mereka berkata, iaitu siapakah ataupun mereka mengkaitkan perkara ini dengan kerjaya contohnya. Sebab apa? Kalau kita lihat memanglah kerja doktor tu mulia, kerja engineer tu mulia, apa-apa sekali kerja sekalipun lah yang halal itu adalah kerja yang mulia. Tetapi kerja memanggil ataupun mengajak manusia kepada jalan Allah ini ialah kerja yang paling terbaik atas sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Fussilat ini, iaitu siapa dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebanyakan sebahagian pendakwa mengatakan bahawa tugas yang paling penting ataupun kerja yang paling terbaik adalah buat kerja dakwah. Wallahu a'lam. Tetapi apa yang saya nak masukkan juga, kalau saya boleh memberi satu analogi lah. Contohnya satu analogi yang boleh membuat kita mudah untuk faham, iaitu contoh, kalaulah sekiranya sekarang ni masya-Allah kita tidak adalah bazar Ramadan kan, sebab disebabkan PKP dan sekarang ni kita dalam fasa PKPB. Jadi apa yang berlaku, mungkin kalau kita tahulah sebelum ni kita ada satu tempat bazar yang kita suka pergi sebab dekat sana banyak makanan yang best-best. Jadi disebabkan makanan yang best-best ni, kita mesti nak mempromosikan kan kepada mungkin kawan kita, kawan sekerja kita, ataupun mungkin adik-beradik kita ataupun ahli keluarga kita lah. Contohnya macam saya tinggal kat Subang. Jadi bila saya tu antara tempat bazar yang paling saya suka untuk pergi ialah bazar dekat USJ 2 ke USJ 4 kalau tak silap saya lupa nombor dia. Tetapi dekat situ ada satu bazar tu memang best lah. Kalau kita nampak tu, baik orang Islam, baik orang bukan Islam pun ramai yang ada kat situ untuk membeli juadah, berbuka puasa, ataupun untuk bagi yang bukan Islam tu untuk hanya menikmati makanan dekat sana. Jadi apa yang kalaulah sekiranya lah tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau kita tahulah ada satu tempat yang kita suka, kita sangat-sangat tahu bahawa kalau kita recommend kepada orang lain, orang tu pun akan rasa happy kan. Jadi seumpamanya jugalah kalau kita mengambil pertimbangan, kalau sekiranya kita sebagai seorang Muslim, kita tahu bahawa agama Islam itu adalah agama kebenaran, dan kita juga tahu bahawa agama Islam ini adalah satu-satunya agama di mana Allah Subhanahu Wa Taala terima. Seperti mana Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya satu-satu agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi atas sebab cinta dan sayang kita kepada Islam, kepada Allah dan juga kepada Rasul, kita mahukan apa yang kita sayang dan cinta ini kepada orang lain juga. Boleh tak kita menggunakan seumpamanya, kalau kita suka makanan tu, kita mempromosikan kepada orang lain. Dalam masa yang sama juga, di mana kita suka kepada Islam, kita haruslah juga mempromosikan kepada orang lain. Baik, itu sedikit analogi yang boleh saya kongsikan lah untuk menerangkan apa yang saya maksudkan tadi. Jadi seterusnya ni, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah, okey, kejap ya. Kalau kita diberi hadiah, contohnya hadiah ni, anda mahukan kereta ini tak? Soalan dia agak catchy kat sini. Kalau kita tahu, kita lihat kereta yang kat skrin anda ni, busuk-busuk pun saya rasa mungkin lebih daripada jutaan ringgit lah kan. Sebab ni satu Ferrari yang saya rasa quite latest model lah. Bayangkan kalau kita inginkan Ferrari ni, begitu juga kita kalau ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat slide yang seterusnya di mana saya nak kongsikan, iaitu bayangkan ya tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang diberitahu oleh kita ataupun sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, iaitu demi Allah sesungguhnya satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Kalau apa maksud unta merah? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan hari ini, kalaulah kita dapat hadiah, contohnya kita dapat hadiah tu merupakan unta merah, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan akan ambil ataupun tidak? Kalau siapa yang ambil tu, saya nak tanya jugalah. Kalau nak ambil unta merah tu, nak simpan kat mana, betul? Sebab apa? Kita mungkin tak tahulah mana nak simpan unta merah tu. Tapi apa yang dimaksudkan sini ialah
waktu Nabi Muhammad SAW, unta merah ni seumpamakan the best, macam satu harta yang sangat-sangat besar nilai dia, dan hanya segelintir kecil saja di masyarakat orang Arab yang mampu untuk memilikinya. Kalau kita lihat pada hari inilah, kita tanya, kalau orang yang memiliki kereta, contohnya kereta Pro 2, itu biasa. Kereta Proton, biasa. Mungkin kereta Honda, Toyota, biasa. Mungkin kereta BMW, Mercedes, mungkin tak banyaklah sangat. Dan kalaulah mereka yang mempunyai kereta Ferrari contohnya, ataupun Lamborghini, sangat-sangat sikit kan. Taklah kita tu tengah memandu, setiap kali kita toleh mesti ada satu Ferrari ataupun satu Lamborghini. Jadi kita boleh bayangkan berapa nilai unta merah di waktu itu dengan apa yang kita ada sekarang. Dan apa yang dimaksudkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita bayangkan, kalau satu orang saja memeluk Islam ataupun mendapat petunjuk disebabkan tuan-tuan dan puan-puan, anda dapat satu benda yang nilai dia sangat-sangat besar. Seumpama seperti kereta Ferrari yang ada sekarang. Dan di dalam satu lagi hadis di mana Nabi Muhammad SAW juga bersabda, iaitu bermaksud ianya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan itu di lain katanya lah. Baik, dan saya juga tambahkan satu lagi hadis. Saya rasa hadis ni sangat-sangat penting, iaitu bayangkan ya tuan-tuan dan puan-puan, kita ini semua memainkan peranan. Contohnya, dakwah ni bukan one man show. Malah dakwah ni seperti ibarat satu proses, a chain of reaction, ataupun satu contoh saya bagi ya. Kalau sekiranya lah kita buat dakwah hari ini, mungkin orang tu pernah melalui satu kesedaran ataupun mendapat information tentang Islam. Contoh saya bagi ya, untuk mudah kita faham. Bayangkan kalau ada seorang turis ataupun satu pelancong datang daripada negara, contohnya Taiwan. Daripada Taiwan, dia tak pernah lihat orang Islam dekat sana lah. Jadi dia tu memandangkan dia tinggal dekat Taichung. Dekat Taichung ni ada sebuah masjid. Jadi pada satu kali tu, dia tengah lalu, dia nampak orang Islam sedang mendirikan, semua tengah bergesa-gesa masuk ke masjid untuk mendirikan solat. Jadi dia yang tak pernah tahu tentang Islam, tak pernah tahu tentang masjid, dia mula dapat satu kesedaran dan mula timbul satu persoalan. Kenapa orang-orang ni pergi masjid? Apa ada kat dalam masjid? Contohnya, itu yang pertama. Kali yang kedua, dia tengah jalan dekat, mungkin dekat Taichung jugalah, sebab memandangkan kita sebut tentang Masjid Taichung ni. Kali dia ternampak bahawa ada seorang orang buta contohnya ingin melintas jalan, kemudian dipimpin oleh seorang yang memakai hijab. Seorang wanita yang memakai hijab. Jadi dia terlintas. Dia cakap, aku sikit hari nampak ada orang yang macam pakaian macam gini pergi ke masjid juga. Apa sah orang ni baik sangat kepada orang buta ni? Timbul pula persoalan kedua. Jadi contohlah, yang ketiga pula, dia dapat peluang untuk contohnya business trip datang ke Kuala Lumpur. Ini yang peluang yang saya nak ajak tuan-tuan bersama dengan saya. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, disebabkan dia tu datang ke Kuala Lumpur dan dia tu dapat nampak, kenapa kat sini ramainya orang yang pakai tudung? Dan kenapa kat sini banyaknya masjid dekat Malaysia ni? Jadi dia jadi terkejut. Lepas tu contohlah, dia tu bertanya dengan kawan dia, boleh tak aku pergi ziarah ke masjid? Aku ingin tahu apa ada di dalam masjid. Di sinilah di mana mungkin dia itu dapat berjumpa dengan seseorang yang buat dakwah dekat dalam masjid, menerangkan Islam, memberitahu tentang tauhid, memberitahu apa fungsi-fungsi dalam masjid dan sebagainya. Dan akhirnya dia dapat informasi yang terang, mungkin dia dihadiahkan satu Al-Quran. Kemudian daripada Al-Quran yang dia baca tu, contohnya dia tengah balik lah, on the way, balik pergi ke Taiwan, balik ke Taichung. Kali dia terlintas dekat dalam ayat Quran tu ada menyebutkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kenapa Allah memberi petunjuk, kenapa Allah memberi para rasul untuk membimbing ataupun membawa kaum mereka kepada kegelapan, kepada cahaya. Dan ayat-ayat ini telah bermain di dalam pemikiran dia dan membuatkan dia merasa seperti insaf ataupun dia sedar bahawa sebenarnya daripada
Dia ingin tahu bahawa Islam ini dengan lebih lanjut. Kemudian dia balik ke masjid yang dia pergi yang mula-mula awal sekali kat Taichung tu, kemudian dia dapat berjumpa dengan imam dia. Dan biasalah orang cakap tu, kalau kita dapat sembang dengan orang yang sama bahasa dengan kita, yang faham kita punya culture dan sebagainya, sebenarnya memudahkan dakwah. Jadi apabila contohnya imam itu menerangkan kepada dia tentang Islam, dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya ya, sebagai contoh, dia itu memeluk Islam. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah kita semua masing-masing memainkan peranan. Peranan apa? Di mana kita itu boleh melibatkan diri, contoh menjadi seorang yang memimpin orang buta seberang jalan, ataupun kita boleh menjadi seorang Muslim yang baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada orang lain, ataupun kita boleh terlibat dengan kerja-kerja dakwah, contohnya di mos tua dalam menyampaikan Islam kepada pelancong-pelancong dan sebagainya. Jadi dalam hadis yang di mana Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berniat, berikrar untuk menyampaikan dakwah kepada seorang sahabat tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia ini pada bulan yang mulia ini dan pada 10 malam yang terakhir. Bayangkan kalaulah dia itu memeluk Islam. Dia itu mula mendirikan solat, mula belajar wuduk, mula untuk baca Al-Quran, dan setiap apa yang dia buat tu, subhanallah, anda dapat ganjaran yang sama tanpa mengurangi ganjaran yang dia dapat. Hebat tak? Malah kalau kita lihat, kalau 10 malam terakhir ni, malah lagilah dilipat kali gandakan kan? Subhanallah. Jadi jangan lepaskan peluang. Ini adalah dua hadis yang mengukuhkan lagi ataupun menerangkan betapa tingginya ganjaran apabila seorang itu melibatkan diri dalam kerja dakwah. Okey, baik. Sebelum saya teruskan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton, silalah share video ini. Semoga orang lain juga boleh mengambil manfaat, insya-Allah. Saya tahu sekarang mungkin orang sedang sibuk untuk bergesa-gesa nak berbuka puasa, tetapi mudah-mudahan daripada share anda, mungkin mereka tidak dapat nonton sekarang, mungkin boleh nonton selepas berbuka ataupun nanti di lewat malam ataupun esok waktu mereka sedang pergi ke kerja. Sebab apa, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup dengan masyarakat bukan Islam. Malah kita tu tidak dinafikan, hari-hari kita boleh nampaklah orang bukan Islam. Contohnya sebagai jiran kita ke, ataupun kita punya kawan kerja ke, ataupun kita berkenalan, ataupun kawan sekolah sekalipun, dulu pernah sekolah sama-sama dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita mengambil sedikit ilmu. Mudah-mudahan teknik yang kita sampaikan hari ini ataupun saya sampaikan hari ini boleh memberi sedikit manfaat, semoga memudahkan kita dalam menyampaikan Islam itu kepada orang lain. Baik, seterusnya saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kalau biasanya lah, kalau kita tahu kalau masyarakat setempat ni sangat sinonim dengan membaca suratul Yasin. Tapi di sini saya nak sebut ialah, kalau kita lihat suratul Yasin surah ke-36 ayat 13 hingga ke-27. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada ayat ini, saya ulang, surah Yasin surah ke-36 ayat 13 hingga ke-27 iaitu, kalau tuan-tuan baca terjemahannya, dia sebenarnya menceritakan bagaimana Allah telah mengutus rasul-rasul, 3 orang rasul ke satu kota ni untuk menerangkan mereka tentang Islam, untuk ajak mereka kepada kalimah tauhid. Dan ini adalah satu special case ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab sekaligus Allah hantar ataupun Allah mengutuskan 3 rasul sekaligus. Jadi kita wallahu alam, kita tak tahu apa sebenarnya tujuan Allah atau buatlah sedemikian. Tetapi secara dia punya umat dia sangat, walaupun rasul-rasul ini datang kepada mereka, mereka itu tidak menerima Islam. Bayangkan, tidak menerima Islam. Baik macam mana dia punya rasul dia menerangkan, tetap pun mereka tidak menerimanya. Jadi apa yang disambungkan selepas ayat-ayat berikutnya, datang seorang yang tak disebut nama dia pun bukan rasul. Datang seorang, orang yang beriman lah. Dia datang daripada kota lain,
kota yang jauh, datang ke kota yang sedang Rasul-Rasul itu menyampaikan Islam. Jadi apabila dia sampai kat sana, dia kata, ikutlah Rasul-Rasul ni yang tidak meminta satu sen pun, yang bermaksud ya, tidak meminta sesuatu pun daripada kamu. Ikutlah mereka. Tetapi apa yang berlaku? Orang-orang ini membunuh Rasul-Rasul itu. Dan orang yang sampaikan ini, apa yang berlaku? Selepas itu dia kata apa? Yang lari daripada kota lain tu. Dia kata, seandainya kaumku tahu apa yang telah Allah janjikan kepada aku. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang buat dakwah tu ganjaran dia sangat besar. Dan kalau kita lihat daripada orang, tak semestinya ya, kalau kita lihat kat situ juga satu konteks, tak semestinya Rasul saja yang boleh buat kerja dakwah. Malah orang biasa, orang yang beriman tu pun boleh buat kerja dakwah. Malah orang ini disebut dalam Al-Quran. Bayangkan cerita dia dan 3 orang Rasul ni Allah simpan dalam ataupun Allah masukkan dalam surah Yasin yang kita baca selalu setiap minggu. Bayangkan cerita dia akan ada di dalam Al-Quran hingga ke hari kiamat. Betapa pentingnya. Jadi dalam satu poin yang saya nak sebutkan di sini ialah kalau kita boleh mempertimbangkan, kadang-kadang orang katalah, Brother Fadli, aku ni maaflah, saya tak boleh buat dakwah Fadli, pasal apa? Saya ni ilmu tak cukup, ataupun mereka tu membandingkan diri mereka dengan pendakwa-pendakwa hebat seperti tokoh-tokoh perbandingan agama dan sebagainya. Jadi apabila kita lihatlah, kalau kita tengok pada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda apa? Balighul anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Dan itu sahaja sudah mencukupi. Kalau kita lihat hari ini, kalau kita tanyalah, berapa banyak ayat agaknya tuan-tuan dan puan-puan dah menghafal? Setidak-tidaknya saya yakin, kalau sekiranya anda seorang Muslim, anda pasti hafal 2 ayat. Iaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setidak-tidaknya lah, setiap Muslim itu akan menghafal 2 ayat ini. Betul? Jadi cukup itu untuk kita buat kerja dakwah dan menyampaikan Islam itu, insya-Allah. Baik. Seterusnya, saya nak pergi pula mengenai menunjuk apabila kita buat dakwah ni ataupun ganjaran daripada dakwah ni, seolah-olah kita itu menunjuk diri kita yang sebenar. Apa yang saya maksudkan di sini ialah, kalau kita lihat daripada hadis daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu baginda bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Dan di dalam tafsiran Imam An-Nawawi, beliau sebut rahimahullah, ditafsirkan sebagai tali persaudaraan secara umum dan ianya termasuk juga orang bukan Islam. Dan orang Islam, dia hendaklah mencintai Islam itu bukan hanya untuk diri dia, tetapi untuk saudara dia yang bukan Islam juga. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Al-Nawawi. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita ni, kadang-kadang antara sebab yang kita fail untuk ataupun kita gagal untuk menyampaikan dakwah ni, antara puncanya ialah tidak ada sifat kita itu bahawa kita cinta kepada manusia yang lain. Kita mungkin lihat non-Muslim ke, ataupun kita lihat orang yang tidak beriman tu, ataupun orang fasik contohnya tidak mengamalkan Islam walaupun dia orang Muslim, sebagai musuh. Kita tidak cuba untuk mengambil inisiatif untuk memahami mereka, untuk cuba mendekati mereka dan cuba mendakwah kepada mereka. Mungkin itu antara punca di mana jarak kita dengan mereka tu jauh. Tetapi bagaimanalah kita seperti yang mana Nabi sebut dalam hadis tadi itu, mencintai seseorang itu, apa yang dia cintai itu dia cintakan untuk orang lain. Dan kalau saya percaya, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, kita pasti cinta dan sayang agama Islam itu, dan kita mahukan juga agama Islam ini kepada orang lain juga. Baik. Seterusnya, membuat dakwah ni, antara benda yang benefit kita ataupun memberikan manfaat kepada kita ialah ia sebenarnya memperkukuhkan hubungan kita dengan Al-Quran. Kenapa saya kata gitu? Malah kalau kita lihat sekarang ni dalam bulan Ramadan ni, memanglah kita tu ramai yang membaca Al-Quran, malah kita membaca dengan tafsirnya, malah lepas tu kita kongsikan contohnya dekat Facebook dan sebagainya.
Dan apabila kita buat dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat 1/3 Al-Quran itu sendiri, kita boleh lihat banyak cerita yang menceritakan tentang kenabian ataupun bagaimana nabi-nabi itu telah menceritakan ataupun berdakwah kepada kaum mereka. Jadi banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada macam mana nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan Islam ataupun menyampaikan dakwah kepada kaum mereka. Dan kita kalau lihatlah contohnya, dakwah-dakwah yang dilakukan oleh mereka, bukan semua kaum mereka terima Islam. Ataupun bukanlah semuanya tu terima Islam dengan apa ni orang kata tu 1-2 kali kata lepas tu dia terima Islam. Tidak. Kalau kita lihatlah, kita ambil contoh kisah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama tuan-tuan dan puan-puan dia berdakwah kepada kaum dia? Disebutkan di dalam surah Nuh, iaitu Nabi berkata, Allah SWT berfirman, yang bermaksud dia berdakwah kepada kaumnya 1,000 tahun kurang 50. Bayangkan, 1,000 tahun kurang 50 bermaksud 950 tahun dia berdakwah kepada kaum dia. Kalau hari ini kita disuruh dakwah hari-hari, agak-agak kita termampu tak? Bayangkan. Dan end result dia ataupun apa yang berhasil selepas dakwah selama 950 tahun yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, berapa orang agak-agak masuk Islam? Berapa ramai orang? Hanya sebahagian ulama mengatakan lebih sedikit daripada 40 orang dan ada sebahagian mengatakan lebih kurang 80 lebih orang. Jadi itulah dua anggaran yang diberikan. Bayangkan 950 tahun berdakwah cuma tidak lebih daripada 80 lebih orang masuk Islam. Tak sampai satu orang satu tahun. Baik. Masya Allah. Jadi apa yang kita boleh sebut di sini, iaitu bila kita kita buat dakwah ni, dia membina hubungan ataupun memperkukuhkan hubungan kita dengan Al-Quran. Sebabnya apa? Al-Quran itu seperti Allah berceritakan tentang kita. Allah sedang bercakap dengan kita. Dan ianya sebenarnya motivasi yang paling terbaik sekali. Motivasi yang terbaik. Kalau kita membaca Al-Quran contohnya, kita tidak mengambil contohnya kita ni tak faham bahasa Arab. Macam saya ni bahasa Arab faham sikit-sikit saja. Jadi apabila kita tidak mengambil satu langkah untuk memahami Al-Quran itu, sebenarnya Al-Quran itu seolah-olah taklah begitu terkesan sangat. Melainkan kita cuba untuk memahaminya dan mendapat isi kandungan apa sebenarnya message yang Allah nak sampaikan kepada kita. Dan pada peringkat awal juga, bila saya mula buat kerja-kerja dakwah ni, saya banyak juga merujuk kepada Al-Quran, seperti mengambil semangat ataupun mencari motivasi untuk diri saya teruskan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kerja dakwah ni bukanlah macam satu kerja yang mudah, ataupun memang saya tahu tidak banyak kerja dekat luar sana ada cabarannya masing-masing, tetapi kerja dakwah ni agak unik daripada segi cabaran dia, dan dia kadang-kadang test kita punya iman lah. Jadi kita haruslah banyak memperkukuhkan semangat kita dan sentiasa mencari motivasi supaya kita terus melakukan kerja dakwah. Kita maaf katalah kadang-kadang tu saya ada juga beberapa sahabat ataupun kenalan saya yang dahulunya buat dakwah, tapi selepas diuji ataupun selepas itu Allah telah pun memberikan dia sesuatu yang lain, kemudian mereka tinggalkan bidang dakwah ini. Jadi kita tak boleh salahkan mereka, sebab apa, masing-masing ada tujuan masing-masing. Dan taufik untuk buat kerja dakwah ni mudah-mudahan Allah berikan kepada kita supaya kita terus bersemangat untuk menyampaikan Islam. Baik. Seterusnya, akhir sekali, iaitu apabila kita buat kerja dakwah ni, ianya menjadikan kita antara sahabat kepada misi kenabian yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita cakap sahabat kepada message? Bukan maksud sahabat jadi sahabat Nabi, bukan. Tetapi sahabat kepada message ataupun companion to the prophetic mission. Okey, iaitu di mana kita tu menyambung usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu, itulah satu-satunya sunnah Nabi yang konsisten, yang tidak dia itu secara terus menerus. Nabi tak pernah stop buat dakwah. Terus menerus mengajak orang kepada menyembah Allah dan mengajak manusia kepada agama Allah ini. Baik. Itulah poin-poin yang saya kongsikan pada hari ini. Menggunakan dah telah pun 30 minit. Alhamdulillah.
Saya akhir sekali saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton ni, sebelum kita berbuka puasa insya-Allah, seperti mana yang kita kongsikan tadi mengenai motivasi dan ganjaran, esok insya-Allah saya akan kongsikan pula mengenai ciri-ciri seorang pendakwah ataupun characteristics of a da'i. Baik, alhamdulillah. Biasanya saya sampaikan latihan ini dalam bahasa Inggeris, jadi mengambil masa sikit untuk alih bahasa kadang-kadang, tapi alhamdulillah saya bersyukur yang kita dapat berkongsi ilmu sedikit sebanyak di tempoh PKP ni, walaupun saya tahu di luar sana ada pun dah mula bertugas, dan saya dengan Brother Lim tadi baru saja selesai pergi ke mengantar makanan-makanan kepada golongan asnaf, dan dapat pula saya nak kongsikan ni 1 minit insya-Allah, di mana kita pergi ke satu rumah nenek tua berbangsa Cina, masya-Allah. Dia tu memelihara seorang anak dia yang cacat ataupun jadi OKU disebabkan kemalangan dalam bekerja. Jadi sangat sedih cerita dia tu. Tetapi walaupun mungkin mak dia tu bukanlah seorang Muslim ya, tetapi tetap anak dia yang telah pun memeluk agama Islam, dia jaga seperti mana anak dia sendiri, tidaklah singkirkan dan sebagainya. Jadi apabila kita menghulurkan bantuan tu di bulan Ramadan yang mulia ini, hendaklah kita hulurkan bantuan juga kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, dan mengambillah ini sebagai satu peluang dakwah untuk kita menunjukkan kepada mereka bahawa inilah ajaran Islam sebenar, iaitu kita saling cinta mencintai antara satu dengan lain, dan kita saling cinta, kita mahukan yang terbaik seperti mana apa yang Allah telah berikan kepada kita, insya-Allah. Baik, jangan lupa untuk bersama saya dan Brother Lim pada malam ini pukul 10 malam insya-Allah, di mana kita akan berkongsikan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu menjawab fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan tanya Brother Lim soalan yang pedas-pedas. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sekarang, silalah layar ke page Pro Media Tajdid ke atau Media Al-Ubudiyah ataupun page interaktif dakwah dan tarbiyah untuk menonton video live insya-Allah pada malam ini. Dan sesiapa yang berminat untuk bertanya soalan, bolehlah kita sambung di malam ini insya-Allah. Dan dari itu kita jumpa esok waktu yang sama 6.30 petang bersama saya Fadli Burhan dalam topik kita iaitu Bengkel Dakwah insya-Allah. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.